Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Okey, kita bersama dalam channel Easy Maths SK Desa Pinggiran Putra. Okey, bersama Cikgu Anana. Nanti. Okey. Alright, kita masuk tempoh. Okey, tempoh ni. Okey, untuk tempoh kalau melibatkan hari dah jam, okey, contohnya dalam situasi ni, okey, lawatan bermula 10.50 pagi pada 25 Julai 2021. Okey, kemudian balik, okey, dan bila pulang tu pada 27 Julai 2021 pukul 12.50 nak tolak balik naik bas. Okey. So soalan dia nyatakan tempoh lawatan sambil belajar berpandukan situasi di atas. Okey, jadi kalau dia melibatkan hari ni, jadi awak boleh gunakan garis waktu macam ni. Okey, garis waktu macam ni. Okay, jadi bermula 25 Julai 2021. Okay, sini waktu mula, sini waktu tamat kan. Okey, jadi 25 Julai sampai 26 Julai. Masa yang sama, masa yang sama dikira satu hari. Okey, kemudian daripada 26 Julai, 27 Julai. Okey, masa yang sama, masih lagi boleh kita letak masa yang sama sebab masa pulang ni lebih daripada 10.50. Jadi masuk 2 hari. Okey, masuk hari yang seterusnya. Okey, so 2 hari. Kemudian daripada 10.50 AM ke 12.50 PM, melibatkan 2 jam. Right. Jadi tempoh lawatan sambil belajar 2 hari 2 jam. Alright. Ini kalau melibatkan tempoh hari dan jam. Okay. Kalau melibatkan bulan dan hari, contohnya situasi ni, kira tempoh dalam hari bagi program tanam pokok bunga bermula 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Nak dalam hari. Yang ini bila melibatkan bulan dan hari, yang paling penting ialah awak ingat yang paling penting awak ingat berapa hari dalam sebulan. Berapa hari dalam sebulan. Dan ingat dalam tahun ni ada yang tahun lompat, di mana bila tahun lompat Februari mempunyai 29 hari. Tahun lompat tu juga kerana bilangan hari dalam setahun ialah 366 hari berbanding tahun-tahun biasa 365 hari. Tahun lompat ni dia berlaku 4 tahun sekali. Dan macam mana kita nak tahu 2020 ni ialah tahun lompat? Kalau awak tahun tu awak bahagi dengan 4, tak ada baki, maka itu ialah tahun lompat. Kalau bahagi, contohnya tahun ni 2021. Bahagi dengan 4 ada baki, so bukan tahun lompat lah. Dan biasanya tahun lompat ni tahun genap. Tapi 2018 bukan tahun lompat. Sebab bila bahagi dengan 4 ada baki dia. So 2020 ni kalau tengok kalender 2020, 29 hari. Dan yang ini kena ingatlah. Bulan apa ada 31 hari, bulan mana ada 30 hari. Dan cikgu rasa dah ramai sebelum-sebelum ni pun dah ada cikgu yang gunakan apa? Penumbuk ni kan. Ni yang apa? Yang keras ni, yang tinggi ni ialah 31 hari. Dan yang di tengah-tengah tulang ni 28 atau 29 atau 30. 29 tu Februari je lah. Alright. Dan macam mana dia kira kalau guna kalender tak apa kalau ada kalender kan. Kalau tak ada kalender
Kena ingat lah. Alright. Jadi dia bermula 1 Februari hingga 8 Mac. Jadi 1 Februari hingga 29 Februari, 29 hari. Sebab soalan dia nak apa? Dalam hari kan? Wait. Dia 1 Mac hingga 8 Mac, 8 hari. So jumlah semua 37 hari. So tempoh program tanam pokok bunga ialah 37 hari. Okey, seterusnya. Masih lagi tempoh bulan dan hari. Jadi berapakah tempoh dalam hari bagi promosi beli belah dalam talian seperti yang ditunjukkan. Okey, bermula 29 Mei 2020 hingga 5 Julai 2020. Okey. Jadi tengok dia kira bulan demi bulan. Bulan demi bulan. Yang ni lah yang kita nak tahu sampai berapa hari bulan, berapa hari dalam sebulan tu. Okey. Macam 29 Mei bulan Mei hingga 31. So kira 29 hingga 31, 3 hari. Sama ada nak kira 29, guna tangan 29, 30, 31. Ataupun yang cikgu ajar sebelum ni, ambil 31. Kalau hari tu tak banyak, tak apalah. Guna tangan kan. Kalau tak cukup tangan, tak nak guna kaki. Boleh juga kan. Tapi ataupun awak ambil hari yang terakhir dalam bulan tu tolak dengan hari yang dikira lah. Kalau ni 31 tolak 29 kan. Okey, 31 tolak 29 dapat 2. Awak kena tambah 1. Bila awak tolak 31 tolak 29, dia akan tak masuk yang 29 tu. Sebab tu dia jadi 2 hari. So kita kena tambah lagi sehari, barulah masuk 29. Tadi formula dia tarikh ujung tolak tarikh awal tambah 1. Okay, baru dapat hari mula tu. Termasuk dengan hari mula. Okay. Kemudian kalau sebulan macam ni tak apa. Kita tahu dah. Bulan Jun 30 hari. Kemudian bulan Julai 5 hari. Okay. Kalau awak tolak 5 tolak 1 dapat 4 kan. Formula dia tambah lagi 1. 5 tolak 1 tambah 1. Okay. Yang ni 31 tolak 29 tambah 1. So, jumlah semua 38 hari. Baik, tadi cara pertama. Yang ni cara kedua yang cikgu bagi tahu tadi lah. Yang tambah 1 tu. Okay. Right, next. Untuk tahun, bulan dan hari. Okay, kali ni projek untuk kesejahteraan penduduk. Okay, soalan dia nak dalam hari juga. Tempoh projek tu berlangsung. Okay. So tempoh dia 1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2020. Okay, dia nak dalam hari. Yang inilah kita nak tahu tahun itu tahun lompat ataupun bukan. Okay. Yang ni macam untuk tahun 2019 sebab dia mula dah bulan 12. Jadi kita dah tahu dah bulan Disember ialah 31 hari. Okay. Ni setahun bulan. Setahun tahun 2020 ni, takkanlah nak guna kalender tu nak kira satu-satu kan. Jadi awak dah tahu dah konsep tahun lompat ialah tahun tu bahagi dengan 4 kalau tak ada baki tahun lompat. So bila tahun lompat 366 hari. Kalau tahun tu bukan tahun lompat 365 hari. Okay. Dan untuk tahun 2021 selama 19 hari. 19 tolak 1, 18 tambah dengan 1, 19 hari. Dan jumlahkan ke semua, kita dapat 416 hari. Okey. Jadi untuk tempoh ni dia bergantung kepada soalan. Kalau ni dia nak dalam hari, cari dah dalam hari. Kalau dia kata okey dalam tahun dan bulan, cari dah dalam tahun dan bulan. Atau kalau dia nak semua tahun, bulan dan hari, carilah. Maksudnya kalau dia nak, dia katakanlah hitung tempoh projek dalam tahun, bulan dan hari. So kalau tahun, bulan dan hari, yang ada ni setahun, 1 tahun, 1 bulan, 19 hari.
Okey. 1 tahun, 1 bulan, 19 hari. Jadi sebenarnya kalau ikutkan hari, kalau dia nak dalam hari yang susah sikit sebab kena detail. Kena tahu bilangan hari dalam setahun berapa, bilangan hari dalam sebulan tu berapa. Kena tahu semua tu. Okey. Tahun lompat, tahun tu contoh 2021 bahagi dengan 4. Okey, kalau tak ada baki, maka itu ialah tahun lompat. Kalau ada baki, bukan tahun lompat. Okay. Kita terus ke tukar unit masa. Okey. Pertama, dari jam ke minit. Yang ini untuk tukar unit masa ni yang penting awak tahu jam dan minit hubungan. Okey, hubungan antara unit. Okey. Yang pertama ni kalau jam dan minit, hubungan dia 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi jam ni unit yang besar. Okay, macam cikgu sebut sebelum ni, unit yang besar ialah unit besar nombor dia kecil. Unit kecil nombor dia besar. Wah, boleh tak? Okay, macam jam ni kan unit dia besar. Jadi nombor dia kecil. 1 je. Tapi unit besar. Okay, minit ni unit kecil berbanding dengan jam. Okay, jadi nombor dia banyak. Nombor dia besar. Jadi nak tukar unit, kalau unit besar kepada unit kecil, darab lah. Sebab nak ke nombor yang besar. Ingat macam tu je. Nak cari nombor besar, darab. Nak cari nombor kecil, bahagi. So nak tahu kecil besar ni, tengok. Jam dengan minit awak bayang, jam tu besar. Minit tu kecil. Jadi minit nombor besar, jam tu nombor kecil. Okay, jadi 1/2 jam. Yang ni kalau memang awak dah hafal, dah memang ingat dalam kepala, 1/2 jam ataupun setengah jam ialah 30 minit. Okay, kalau pecahannya yang awak tak biasa, tu cara dia 1/2 ni daripada 60. 1/2 jam daripada 60 60 minit. Okay, jadi 1/2 darab 60. Okay, ni awak dah belajar macam mana nak darab pecahan. Gunakan cara yang sama untuk dapatkan hasil dia, jawapan dia. Okay. Jadi setengah jam ialah 30 minit. Right. Okay, so 1/3/4 jam. 3/4 jam pun kalau awak hafal 3/4 jam ni ialah berapa minit? 3/4 jam. Siapa tahu? 3 suku jam. Awak bayangkan jam, muka jam. 4 bahagian. Kalau 1/4, berapa? Berapa minit? 1/4 jam. 15. 15. 15. Kalau 3 bahagian, 15, 15, 15. 45. 45. Jadi 3/4 jam ni 45 minit. Kalau awak dah ingat benda tu, tak payah guna cara ni, yang darab-darab ni. 1 jam awak dah tahu 60 minit. 3/4 jam ialah 45 minit. Jumlahkan 60 tambah 45 minit. Terus dapat 105 minit. Jadi tak perlu nak gunakan darab ni. Okey. Tapi kalau awak tak ingat, so kalau ada nombor bercampur, ingat kalau darab dengan nombor bulat, tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, barulah darab. Right? Okey. Kalau melibatkan hari dan jam, so yang ni awak kena tahu 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Okey. Jadi hari ke jam, darab 24, jam ke hari bahagi 24. Okey. 1/3, okay, ni digunakan garis waktu ni. Jadi 1 hari 24 jam. Jadi dibahagikan 3. Bila 24 bagi 3, jadi 1 daripada 3 bahagian ialah 8. Okey. So 1/3 hari ialah 8 jam.
Ni kalau diberi 5/1/8 hari tukar kepada jam. Macam biasalah. Okey. Yang awak kena tahu ialah yang dekat sini ni. Iaitu hubungan antara dua unit. Okey. So kalau dia cari hari, dia nak bagi hari, nak cari jam. So awak tahu hubungan dia ialah 24. Maka pecahan tu darab dengan 24. Okey, jadi tukarkan kepada nombor bercampur. Okey. Ni kata ingat kembali, ada yang tak ingat macam nak tukar tu kan. Datang. Okey. So yang penting sekali untuk tukar unit masa ni macam cikgu cakap, ulang sekali lagi. Ingat hubungan. Jam dan minit hubungan dia 60. Hari dan jam hubungan dia 24. Kalau tahun ke bulan, hubungan dia 12 bulan. 12. 12. Sebab setahun 12 bulan. Okey. Jadi dia ni diguna cara macam ni. Dia asingkan nombor bulat dengan pecahan. Jadi 9 darab dengan 12, 108 bulan. Okey, kemudian 1/6 ni dia darab dengan 12, 1/6 darab 12 dapat 2 bulan. So jumlahkan 108 bulan 9 tahun tadi dengan 2 bulan. Okey. Right. Bersamalah. Okey. Kita tengok balik Kemudian dekad ke tahun, hubungan dia ialah 10. Okey, 10. So kalau awak 1/2 ni awak dah tahu separuh. Okey, so separuh daripada 10, 5 kan? Okey, 1 ni 1 dekad 10 tahun. 10 tahun tambah dengan 5 tahun, 15 tahun. Okey. Alright. Okay. Contoh lagi satu, 5 35 dekad. So 5 selain daripada awak tukar kepada awak datamkan ni, awak boleh asingkan lah. Okay, selesaikan 5 dulu, lepas tu baru 35 macam ni. Kita pulanglah. Okay, yang penting awak faham macam nak buat. Okay, kemudian abad ke dekad pun sama, hubungan dia 10. Okay, 1 abad 10 dekad. Kemudian, okay, ini sama. Okay, kemudian abad ke tahun. Abad ke tahun, berapa dia punya hubungan dia? 100. Okay, 1 abad 100 tahun. Okay. Ini punya cara dia. Okay, 90 bahagi 10, kemudian 9 bahagian 90. Okay, ataupun guna cara ni. Right. Ni kalau dia nak tahu berapa jangka hayat dalam tahun bagi harimau Melaya. Ni orang ni orang pakai kostum harimau. Okay. So 1/5 abad. Okay. Darab dengan 100. So dapat berapa ni? 1/5 abad. Berapa tahun? Kira. Okay. Jadi 1/5 abad ialah 20 tahun. Kalau 3/5 abad? Berapa tahun? 60 tahun. Kalau dekad 3/5 abad, berapa dekad? 6 dekad. Okay, tukar je lah 60 tu, 60 tahun pada dekad kan? Alright. Puan ni, jangan lupa subscribe dan like. Al-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Mautu fi